Ya, Abdul Salam. Ya, Syekh. Anta pergi mana waktu ada satu mama itu Al-Mansuri buat video part 1. Dia seorang-seorang saja tengok itu. Anta pergi mana? Betul, Syekh. Ana minta maaf lah, Syekh. Ha. Ana pergi padang pasir. Padang Syekh. pasir. Ya, padang pasir lah. Pergi tangkap itu biawak dog lah, Syekh. Biawak dah. Mau bikin jual minyak. Jual minyak. Sekarang minyak petrol tak ada laku. Iya. Yang laku biawak dog. Minyak. Iya. Sudah. Subscribe. Ente semua, jangan lupa tekan subscribe. Bantu kami. Kami tidak ada bisnis. Mau bisnis minyak. Lonceng. Jangan lupa tekan lonceng. Like, share. Sudah, intro lama sangat. Sudah. Mari. Kepada yang baru berjumpa dengan channel ni, sebenarnya yang ini part 2 kami dah buat dah. Part 1, spoiler kereta yang menarik pernah dibuat. Ada link dekat bawah tu. Korang klik dekat bawah tu, ada cerita part 1. Hari ni kita nak cerita tambahan lagi. Ada 8 buah kereta dengan spoiler yang unik, menarik dan juga luar biasa. Number 8. Itu dia McLaren Speedtail. Kita tahu Speedtail ni terletak dalam Ultimate Series dalam keluarga McLaren. Dalam Ultimate Series dia ada Senna, dia ada P1, dia ada F1. Kalau kita bandingkan dengan McLaren yang lain, yang ini yang paling tidak McLaren sekali. Sebab apa? Sebab tengok ekor belakang dia tu clean. Sangat macam tak ada benda kat belakang tu. Sebenarnya, dekat hujung belakang tu ada active spoiler dekat dua bahagian, kiri dan juga kanan. Spoiler ni dia boleh naik sehingga 4.7 inci. Diperbuat daripada carbon fiber 2 lapisan. Dia ada mekanisme hidrolik dekat bawah tu. Bila diperlukan, spoiler ni akan aktif. Dia akan naik kat belakang tu. Ini penting untuk aerodinamik dan juga downforce. Untuk menstabilkan kereta ni. Dia fungsi dia macam sayap kapal terbang tu kan. Aileron kat tepi tu untuk angkat kapal terbang. Yang ini dia untuk pastikan kereta tu sentiasa melekat atas jalan. Kenapa? Sebab McLaren Speedtail ni memang yang paling power. Dia punya speed 0 sampai 300 km sejam cuma dalam 12.8 saat. Dia punya top speed berapa? 402 km sejam. Bahaya kalau tak ada spoiler. Number 7. Itu dia Porsche Panamera Turbo. Sebelum ni kami dah review satu Panamera Turbo, tapi yang itu model first generation. Yang kita nak tengok ni model second generation. Okey. Yang first generation konsep dia sama. Bila kita laju setengah speed tu dia akan naik. Belakang nampak clean tapi bila dah cukup dia punya fungsi tu dia akan naik. Tapi dia sebatang je. Yang second generation ni memang unik sebab dia bukan naik saja, dia naik dan dikembang. Dia naik kecil kemudian dia jadi kembang jadi besar. Dan spoiler ni dipasangkan pada varian Panamera Turbo. Sebab apa? Ini super sedan yang laju, 542 horsepower dan juga 760 Nm of torque. Bayangkan spoiler tu. Kalau kita pasang kat bumbung Alza pun menarik Nampak macam tak laju. Bila laju, dia naik kembang. Boleh? Number 6. Itu dia. Bila kita cakap pasal spoiler, pertama yang kita tak boleh tinggalkan ialah Koenigsegg. Kalau kita tengok Koenigsegg, spoiler dia memang kebanyakan kereta dia memang sangat agresif dan sangat sporty. Yang ini apa dia pula? Ini Koenigsegg 11. Dalam part pertama kami senaraikan Koenigsegg Jesko. Okey, 11 ni model sebelum kehadiran Jesko dan ia merupakan salah satu varian dalam keluarga Agera. Model ni dikeluarkan pada 2014 sehingga 2015. Power dia 1360 PS. Dan sebab itulah juga dia dinamakan 11 yang bermakna power to weight ratio. Power dia sama dengan berat kereta tu, 1360 kg bersamaan 1360 PS. Spoiler ni dia bukan saja nampak agresif tetapi sayap dia tu boleh di-adjust. Dia bukan setakat boleh adjust dalam kereta je. Tahu dia boleh adjust pakai apa? Pakai apps handphone pun dia boleh adjust dia punya sayap belakang tu. Wah, canggih ya. Number 5. Itu dia Dodge Viper ACR. ACR yang bermaksud American Club Racing. Biasanya kalau kita tengok kereta-kereta Amerika, dia tidak macam Jepun atau Europe. Dia lebih simple, dia tak banyak wing-wing. Tetapi Dodge Viper ni dia lain daripada yang lain. Viper ACR ni adalah model generasi kelima yang dikeluarkan pada 2014 sehingga 2016. Asalnya model ni memang untuk kegunaan track. Laju ke kereta ni? Macam biasalah, Amerika di mana mau kalah, enjin semua nak besar-besar. Enjin dia berapa? 8 liter V10 650 horsepower dan juga 6 speed manual.
Dan untuk model SCR ni, dia tak sama dengan model Viper yang biasa. Dia ada body kit carbon fiber dan juga itu sayap belakang yang besar gila. Menurut Dodge, sayap belakang tu berupaya memberi tekanan sebanyak 1000 kg pada kelajuan 285 km sejam. Tak cukup lagi tak tahulah tu. Number 4. Ya, kita kembali ke zaman silam. Pada 1972, BMW mengeluarkan BMW CSL E9. CSL, apa maksud dia? Coupe, Sports dan Lightweight. Kereta ni memang asalnya dibina untuk perlumbaan. Untuk menyertai perlumbaan Europe Touring Car Championship, syarat dia kena ada kereta yang sama dijual di pasaran. So, lahirlah kereta ni. Tapi, dia ada 1,300 unit saja dan sekarang dia merupakan antara BMW yang paling mahal lah kalau kita nak beli model klasik dia. Model ini sangat ikonik bagi peminat BMW sebab masa dia lahir dulu, dia menang lebih 100 kali dalam perlumbaan touring car tu. Dia mengalahkan Porsche, dia mengalahkan Ford, Mercedes, Jaguar, nama-nama besar pada masa tu. Power ke? Dia menggunakan enjin M30 3.2 liter dan 203 horsepower. Dan disebabkan bentuk wing belakang dia tu, kereta ni tahu digelar apa? Batmobile. Tetapi, ada satu fakta menarik mengenai kereta ni. Tahukah anda, di Jerman, spoiler yang besar macam CSL tu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Secara teknikal dia memang salah. So, BMW buat macam mana? Masa orang beli kereta tu, dia simpan siap-siap dalam bonnet dengan skru, dengan bolt apa semua, dengan DIY instruction. Kau dah beli nanti, kau pasang sendiri kat rumah. Aku tak boleh pasang. Nanti kerajaan marah. Number 3. Itu dia, Ferrari FXXK. Secara teknikal dia, kereta ni bukanlah kereta produksi. Kereta ni tak boleh berada atas jalan pun. Dia khas untuk perlumbaan, untuk track. Dia pakai enjin apa? V12 dengan hybrid elektrik motor yang menghasilkan 1036 horsepower. Walaupun pada asasnya kereta ni dibina atas platform LaFerrari, tetapi Ferrari kata, bukan, ini model stand-alone. Tak sama dengan LaFerrari. Kalau kita tengok dekat bahagian belakang, dia ada spoiler macam tergantung kiri dengan kanan. Boleh ke spoiler macam ni? Tapi dekat tengah tu sebenarnya, dia ada lagi sepasang active spoiler ataupun diffuser yang memberi tekanan sebanyak 500 kg secara maksimum untuk dia punya downforce lah. Bijak juga dia orang sorok kat situ Number 2. Itu dia, Pagani Zonda 760RS. Company yang diasaskan oleh Horacio Pagani. Dia ni memang gila jugalah kalau nak kira dia buat kereta. Asal dia kerja dengan Renault, kemudian dia kerja dengan Lamborghini, kemudian dia buat company sendiri. Company dia supply carbon composite part dekat pasukan F1. Lepas tu dia kata, alah, daripada kita supply kat orang, kita buat kereta sendirilah. Dan dia tubuhkan Pagani Automobile SPA. Dan model pertama dia ialah Zonda yang keluar pada tahun 1999. Masa tu, kereta tu baru 395 horsepower. Dan sebagaimana pembuat kereta independen yang lain, dia mesti pakai enjin daripada orang lain. Zonda dia pakai enjin daripada Mercedes 6 liter V12. Menariknya tentang 720RS ni ialah spoiler belakang tu, kalau kita nampak dia panjang, lebar. Tapi tengok mounting dekat mana. Tu, dia duduk kat tengah-tengah. Horacio Pagani ni dia memang OCD sikit lah. Dia nak kesempurnaan. Dia dianggap bukan pembuat kereta sebenarnya. Kereta-kereta Pagani ni dianggap sebagai kerja seni dalam automotif. Tengok dia punya carbon, dia punya meter-meter dalam tu. Number 1. Nah, biar kereta buruk janji geran di tangan. Jangan ingat kereta Wira tak ada yang best. Ini dia, spoiler dekat Proton Wira SE 1.5. Ini merupakan kereta Wira Aerobac edisi khas ataupun special edition. Dia keluar dua warna saja, merah dan juga hitam. Alah, gimmick je. Tidak. Dia bukan gimmick. Sebenarnya, enjin kereta ni 8% lebih power berbanding model biasa. Dia buat macam mana? Dia punya sistem exhaust, dia buat balik dan memang Proton sendiri claim power dia lebih tinggi berbanding Wira biasa. Apa lagi yang lain? Dia ada disc brake belakang. Disc brake ni dulu kalau untuk Proton, dia 1.6 ke atas je. Lepas tu model SE ni, dia pakai rim 16 inci. Kalau dari segi kosmetik, kita tengok kat luar dia. Dia pakai bumper lain, kemudian dia ada side skirt lain, kemudian dia ada apron dekat bumper belakang. Dekat dalam dia ada seat yang colour lain sikit, carpet dia colour lain, dia punya tombol gear tu pun nampak colour lain dengan meter dia warna merah. Tetapi yang paling unik sebenarnya adalah dekat bonnet belakang dia. Dia ada GT Wing, brother. Kalau kita ikut proportion badan,
memang tak kena langsung. Tetapi mengejutkan, model ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Tapi selepas beberapa ribu unit habis, Proton sedar, tinggilah kos nak buat dia. Lepas tu yang SE selepas tu, tak tahu dia panggil SE juga tapi dah tak ada display belakang dengan function-function lain tu lah. Pelik juga Proton ni. Okey, itulah tadi 8 buah kereta yang menggunakan spoiler yang luar biasa, pelik dan juga aneh kelihatannya. Okey, spoiler ni sebenarnya dia ada dua fungsi. Yang pertama untuk aerodynamic, dia nak bagi downforce kat kereta tu bila laju, stable masuk corner macam tu. Yang kedua, fungsi dia adalah kosmetik semata-mata. Tak ada fungsi pun. Contohnya macam Myvi pakai GT Wing. Apa jadahnya nak pakai tu? Tak ada fungsi pun. Dia semata-mata nak nampak cantik. Aku pun nak pakai GT buat apa? Ya. Kau nak tahu tak? Kalau saya pasang GT Wing dekat RS tu okey tak? Kat motor? Okey ke? Tak tahu? Ada orang pasang, perasan-perasan macam tu lah. Nanti kita tunjuk dekat Facebook. Kita try. Kau nak tengok? Okey, jangan lupa subscribe. Lonceng. Lonceng. Jom. Share. Beli, Kita pergi. nak cari GT Wing. Pergi Sadam ni, pergi Sadam. Sarap.